بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. Tuan-tuan, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah, yang mana dengan kasih sayang dan belas ihsan dan rahmatnya, maka Allah telah memanjangkan usia kita sekali lagi pada tahun ini, sehingga kita berkesempatan untuk bertemu dengan bulan antara bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada bulan yang mulia itu adalah bulan Rajab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan bertemu dengan Ramadanul Mubarak. Jadi bersempena dengan kedatangan bulan Rajab yang mulia ini, sama-sama kita akan muzakarah, berbincang tentang dua nikmat dan tentang dua peristiwa agung, tentang dua mukjizat yang Allah kurniakan kepada kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nikmat ini, walaupun kita selaku umat tidak merasakan secara langsung nikmat Isra dan Mi'raj, tetapi kerana yang dapat nikmat tadi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga umat akan merasa begitu bangga sekali, lebih-lebih lagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mendapat oleh-oleh yang mahal yang telah Allah titipkan daripada Arash untuk kita semua, tidak lain dan tidak bukan adalah salat. Jadi kalau kita lihat, mengimbau semula tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ia sebenarnya adalah merupakan peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang tak pernah dikurniakan kepada mana-mana nabi dan rasul-rasul sebelum ini, kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benda yang besar ini Allah tak bagi saja. Allah tak bagi sahaja, kecuali ada sebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala aturkan perjalanan Isra dan Mi'raj tadi? Kenapa Allah jadikan kepada Rasulullah perkara yang dinamakan sebagai Isra dan Mi'raj? Kerana tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu tahun yang Rasulullah namakan tahun Isra Mi'raj itu sebagai Amul Huzn. Kalau kita tengok kadang-kadang dalam Al-Quran, berubahnya baris, berubahnya makna. Berubah baris, berubah makna. Nabi menamakan tahun ini sebagai Amul Huzn. Amul Huzn bi dhammatil ha, dengan didhammahkan ha dalam Al-Quran. Apabila sebut satu kisah yang sedih, maka Allah menggunakan kalimah al-hazan. Al-hazan dengan difathahkan ha tadi. Tetapi kalau kisah tersebut sedih yang teramat-amat, sedih yang bersangatan, maka Allah menggunakan kalimah al-huzn dengan didhammahkan ha tadi. Jadi kalau kita tengok dalam kamus, kita buka kamus, dua-dua dalam kamus, dua-dua makna sedih. Dua-dua makna sedih, tetapi orang yang faham al-huzn maknanya sedih yang bersangatan. Jadi ini juga adalah sebagai rawatan untuk kita yang hadir di sebalik peristiwa berlakunya Isra dan Mi'raj. Ia sebenarnya sebagai ubat terbaik pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang al-huzn tadi, yang sedang mengalami kedukaan, stres, dan pastinya dalam hidup ini tak ada siapa pun yang terlari daripada al-huzn.
kita semua tak dapat lari daripada perasaan al-huzun tadi. Kita yang sedang hidup ini tak ada siapa pun lari daripada al-huzun tadi. Dalam keluarga pun tak dapat lari daripada al-huzun. Kadang-kadang kita tengok anak kita pun tak lari daripada al-huzun. Dalam persahabatan pun kadang-kadang kita tak boleh lari daripada al-huzun tadi. Tetapi apakah al-huzun yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan tahun itu Amul Huzun? Jadi ulama sirah mengatakan antara faktor utama berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah 3 perkara. Yang pertama, kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan kita sedia maklum, apabila Nabi berdakwah di Makkah, orang yang pertama yang support pada Nabi ialah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah yang paling banyak menghabiskan segala hartanya untuk baginda. Dan Allah sebut dalam Al-Quran dalam suratul Duha, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kami mendapati Muhammad seorang miskin, fa'aghna, lalu Allah telah memberi kekayaan kepada Nabi. Nabi jadi kaya sebab berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi tidaklah berniaga hebat, tetapi yang berniaga, yang banyak berniaganya isterinya yang dihormati dan cukup terkenal. Seorang isteri yang hanya merupakan wanita yang tersenarai di barisan manusia paling kaya di kota Makkah. Allah menggunakan seorang isteri yang sangat kaya. Nabi bersama dengan isterinya, dialah yang banyak sponsor, dialah yang banyak support perjuangan Nabi. Maka ditakdirkan Allah apabila Nabi menjalankan misi dakwah, dah sampai satu peringkat di mana kufar Makkah menyampah betul dengan seruan Nabi, maka mereka telah melancarkan yang dipanggil Amul Muqata'ah ataupun Amul Maja'ah, tahun kebuluran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kepungan yang sangat lama sebelum tahun itu, sebelum tahun berlakunya Isra'. Dan tempohnya adalah selama 30 bulan, 2 tahun setengah. Nabi telah di pulau, di baikot, dikepung, dan Rasulullah terpinggir daripada semua orang. Cuba bayangkan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak bayangkan apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Setelah dakwah yang dijalankan oleh Nabi, akhirnya dikepung di satu kawasan, dan Nabi dengan ahli keluarganya yang membela Rasulullah di kawasan tersebut. Setara mana tuan-tuan, andai ada kafilah yang bertunang dengan kabilah Rasulullah, maka perintah pertunangan diputus. Andai yang baru kahwin, maka perkahwinan tersebut diceraikan. Setara itu tuan-tuan. Dan tidak ada orang yang boleh berhubung dengan mereka, menjual makanan kepada mereka. Kalau kita buka sirah, kita boleh lihat bagaimana keadaan yang berlaku kepada Rasulullah selama 30 bulan. Kita akan meleleh air mata tuan. Tak dibenarkan berhubungan. Tak ada siapa pun boleh jual gandum pada Rasulullah, pada keluarga Rasulullah. Tak ada siapa yang boleh jual apa sahaja makanan kepada Rasulullah. Nabi tak dapat makan siang dan malam. Dan yang menjadi makanan kepada keluarga Rasulullah, apa dia? Pucuk-pucuk tamar yang muda, awraqus syajarah, daun-daun pokok yang menjadi makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi ini, yang menjadi tukang petik, dan kemudian dialah yang memberi makan kepada keluarga Rasulullah. Dikatakan Abu Talib tak dapat tidur waktu malam, sebab pernah berlaku mereka sedang tidur, kemudian datang beberapa orang Quraisy menggunakan pedang nak bunuh Nabi. 30 bulan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tidur pun malam, jaga suami dia. Dan akhirnya perjanjian pengepungan terbatal secara otomatis apabila kita kulit yang tertulis perjanjian itu yang tergantung di Kaabah dimakan oleh anak-anak, maka terlepaslah pengepungan tersebut. Tetapi kesakitan ekoran daripada pengepungan tersebut menyebabkan isteri kesayangan baginda Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia.
Selang beberapa bulan pada tahun yang sama Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi orang kafir Quraisy bila tengok Abu Talib dalam keadaan tenat, dia orang datang berkerumun mengelilingi Abu Talib. Lalu katalah Abu Jahal, Abu Lahab, dia kata apa? Wahai Abu Talib, tengok muka kita orang ni, jangan lupa muka ni. Kita ni member tahu tak? Makkah ni kita sama-sama makmurkan. Kita yang berkuasa dulu dekat Makkah. Kita jaga Makkah bla bla bla. Nabi pun datang. Nabi kata, ya ammi, wahai pakcikku, qul la ilaha illallah. Pakcik sebutlah kalimah la ilaha illallah, Allah akan masukkan pakcik dalam syurga. Baru nak sebut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, tengok muka kami ni Abu Talib. Tengok, engkau jangan lupa kita ni otai-otai Makkah. Kita yang pertahankan Makkah bertahun-tahun. Engkau dah lupa ke Abu Talib? Geleng kepala Abu Talib. Nabi kata, pakcik sebutlah, bisik pun tak apa kat telinga aku. Tak mengapa. Asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Kalimah ini aku akan mempertahankan pakcik esok di hari akhirat besok. Baru nak sebut Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, mereka pula mengacau. Akhirnya kata Abu Talib, ya Muhammad, ana ala millati abai wa ajdadi. Muhammad, biarlah aku mati dalam agama nenek moyang aku. Akhirnya mati dalam keadaan kufur pada Allah. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang kau sayang wahai Muhammad, tetapi yang boleh memberi petunjuk siapa dia? Allah. Hidayah ini milik Allah, tuan-tuan. Para nabi, para rasul tidak ada kuasa untuk memberi petunjuk kepada manusia. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Quran kata kerja engkau wahai Muhammad. Kalau kita belajar nahu, grammar, bahasa Arab, innama kalau masuk dalam mana-mana ayat yufidul hasra, beri peringatan, maknanya penekanan. Penekanan bahawa sesungguhnya kerja engkau wahai Muhammad hanya memberi peringatan sahaja. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak boleh menguasai hati-hati manusia. Soal hidayah itu Allah punya. Soal memberi hidayah itu hak milik Allah secara mutlak. Jadi kehilangan dua individu tadi yang sentiasa menyokongnya membuatkan Rasulullah benar-benar ditimpa kesedihan. Jadi kita mungkin tak boleh nak bayangkan, tetapi ini ada kaitan dengan Isra' Mi'raj, dengan ibrah yang kita sedang ambil. Dan sampailah dikatakan setelah habis pengepungan tersebut, habis sahaja mereka boleh pulang ke rumah masing-masing. Dan pada ketika itu berlakulah peristiwa yang Rasulullah sebutkan sebagai Amul Huzn, kerana Siti Khadijah meninggal. Setahun kemudian Rasulullah pindah ke Madinah. Khadijah meninggal setahun sebelum hijrah. Pada saat Rasulullah pindah ke Madinah, kadang-kadang Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabat dan bersabda, aku rindu pada seorang yang berada di Makkah. Para sahabat pun tulis sesama, siapa lagi yang tidak ada bersama dengan kita ya Rasulullah? Yang Nabi, yang Rasulullah rindu di Makkah tu, isteri Nabi bersama dengan Nabi, para sahabat bersama dengan Nabi. Sampai tahun ke-8 hijrah ketika Rasulullah membawa tentera untuk menawan kembali kota Makkah, Rasulullah masuk bawa satu kumpulan para sahabat masuk ke dalam kota Makkah daripada arah tempat yang bernama Ma'lah. Tempat Ma'lah. Jadi saat Rasulullah ketika itu sedang menaiki unta, dan unta yang sama digunakan ketika berhijrah ke Madinah, Rasulullah tunggang untanya Al-Qaswa. Jadi pada saat masuk, ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang kau pernah sebut? Aku rindu pada seorang yang berada di Makkah. Bila dia tanya soalan ini, Rasulullah tak jawab. Tapi Rasulullah melepaskan tali untanya, dan untanya berjalan berhenti di satu kawasan. Dan ketika unta tersebut duduk, Rasulullah memijak pasir kawasan tersebut. Mereka yang bersama dengan Rasulullah perhati Rasulullah dalam keadaan tertunduk. Dan kemudian mereka melihat pada wajah Rasulullah, air mata bergenang pada kelopak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian air mata tersebut mengalir, dan mereka melihat Rasulullah menangis teresak-esak, air mata jatuh di atas pasir. Apakah tempat itu?
Rasulullah sedang berdiri di hadapan maqam Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, orang yang Rasulullah kata, aku rindu pada seseorang yang berada di Makkah. Jadi pada saat hari akhir hayat Siti Khadijah, dikepung selama 30 bulan, Siti Khadijah jatuh sakit, dan ada catatan menulis Siti Khadijah didapati berbaring seolah-olah paras dia sama macam lantai, kurus kering, cekung pipinya. Ketika itu Rasulullah datang masuk, Rasulullah meletakkan kepala Siti Khadijah di atas paha baginda Rasulullah, mengusap ubun kepala isterinya. Nabi SAW adalah orang yang sangat prihatin, orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Pernah sekali Nabi masuk ke dalam rumah seorang sahabat Ansar yang sedang kesakitan, yang bersangatan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa saat Rasulullah melangkah masuk, Rasulullah berdiri pada sahabat yang terbaring tadi, Rasulullah cium pipi sahabat tadi, dan air mata Rasulullah mengalir, air mata bertakung di atas pipi sahabat tadi, sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seluruh kami turut menangis ketika Nabi menangis. Kalau nak kenal betul-betul Rasulullah masakan isteri Rasulullah sedang sakit dan sedang terlantar sakit Siti Khadijah, siapakah Siti Khadijah ni? Tu tahu, orang yang turun daripada Jabal Hira apabila saat wahyu pertama turun dalam keadaan takut dan berkata, zammiluni, selimutkan aku, kata Rasulullah. Khadijah bukan sahaja beri selimut padanya, akan tetapi menyelimuti Rasulullah dan berbisik pada telinga Rasulullah, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang terpuji, engkau pasti tidak akan diapa-apakan. Inilah perkataan ya Rasulullah bangkit. Sekarang di mana orang yang sama di atas ribaan Rasulullah, cekung pipinya, siapa yang sedang berbaring di atas ribaan Rasulullah? Seorang wanita yang tersenarai antara wanita terkaya di Makkah, orang yang tersenarai di barisan manusia yang paling kaya di kota Makkah, sekarang telah terbaring dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Inilah seorang wanita yang sangat cantik, yang berjalan di lorong-lorong Makkah. Beliau diberi laluan kerana bangsawan dan cantik mukanya. Tetapi setelah berkahwin dengan Rasulullah, dia pernah berjalan dan orang ludah ke mukanya. Kalau kita masih belum faham kenapa Allah panggil Rasulullah, menjemput Rasulullah kekasihnya dalam peristiwa yang Allah rakamkan yang sangat ajaib ini, alangkah malangnya kita. Jadi bila baginda apabila berkahwin dengan Siti Khadijah, dialah seorang wanita yang bangsawan, yang orang terkaya, jutawan yang paling hebat. Tetapi dalam tempoh 10 tahun berkahwin dengan Nabi, pada hari kematiannya dia menghadapi sakaratul maut dalam kelaparan, dalam kebuluran, baju pun compang-camping dan sedang menderita. Nabi nangis sambil bersabda, wahai Khadijah, saya selaku suami aku begitu redha dengan kamu, aku begitu puas hati dengan pengorbanan yang kau telah curahkan. Maka dikala itu dalam keadaan Khadijah hampir-hampir meninggal dunia, turunnya malaikat Jibril AS daripada langit, masuk ke dalam rumah Nabi. Wahai Muhammad, siapakah wanita yang sedang terbaring ini? Maka dijawab, itulah isteri aku Khadijah. Masya Allah, sesungguhnya aku sampaikan berita gembira daripada Allah. Allah bertanya kepada Khadijah, apakah kamu reda dengan susah payah yang kamu sendiri alami sepanjang hayat kamu, berkorban untuk agama Allah? Apakah kamu reda dengan Allah dan Rasul? Seandainya kamu reda, Allah juga reda kepada kamu, dan Allah telah mempersiapkan sebuah mahligai untuk kamu setelah kamu mati nanti, sebuah istana yang akan dibina untuk kamu, yang diperbuat daripada sebiji mutiara. Kamu akan berehat di dalamnya, tak akan ada kesalahan dan tak akan pernah penat dan tidak akan pernah letih selagi mana sampai bila-bila nanti setelah kamu meninggal dunia. Maka akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, aku redha dengan Allah dan Rasul. Ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi menangis teresak-esak, begitu sedih. Ketika jenazah sedang diuruskan, tiba-tiba datang satu suara daripada dalam, ya Rasulullah, dengan kain kafan di mana tak ada kelengkapan kain kafan, tak ada apa-apa kain kafan yang nak dibalut
jenazah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tak ada kain yang disediakan. Begitu sedihnya Nabi Muhammad, dulu isteriku seorang jutawan, ketika berkahwin dengan aku 10 tahun, hari akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan aku selaku suami tak mampu nak sediakan kain kafan untuk membalut jenazah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi hulurkan sehelai kain serban yang begitu kecil. Nabi kata, tanamlah jenazah isteri aku di malam hari supaya tak ada siapa pun tengok tubuh badan, dan tutuplah kepalanya dengan kain serban tersebut, bahagian kaki tutup dengan daun-daun kurma, pelepah-pelepah kurma. Inilah yang berlaku kepada isteri kesayangan Nabi SAW. Selepas jenazah dikebumikan, Nabi menangis begitu lama di kubur Khadijah radhiyallahu anha. Setelah kematian Siti Khadijah, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri-isteri. Setiap kali apabila isteri baginda bergaduh, Nabi bagi tahu, kamu semua tak ada seorang pun yang sama dengan Khadijah. Sehingga Hazrat Aisyah kadang-kadang rasa cemburu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tuan asyik duk sebut pasal Khadijah, kami pun isteri-isteri tuan, kami pun ada kelebihan. Kami pun ada kelebihan. Apa kekurangan kami? Kata Nabi, kenapa aku begitu kagum dengan Khadijah? Sebab dialah orang yang pertama yang membela aku ketika mana seluruh manusia menolak aku. Sampaikan sahab macam tu. Khadijah lah orang yang paling pertama berkorban sehinggalah akhir hayatnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu aku begitu kasih padanya. Jadi bila kita bercerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni, peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang mana ulama pernah bagi tahu ia merupakan hadiah istimewa yang Allah beri kepada Nabi kita, berkat pengabdian yang sempurna daripada Nabi yang telah Nabi sembahkan kepada Allah. Jadi keistimewaan Isra' Mi'raj ni dapat kita lihat bila mana kita saksikan dalam peristiwa tersebut, Nabi telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam mengembara daripada satu alam ke satu alam, daripada alam nyata ke alam ghaib. Yang selama ini Nabi berdakwah, Nabi dakwahkan umatnya kepada akhirat, Nabi cerita kepada umatnya tentang syurga, neraka. Tetapi sepanjang hidup Nabi belum pernah berkesempatan untuk menjelajahi alam-alam yang selama ini kita pun selaku umat tak pernah melihat alam tersebut. Maka Nabi SAW telah dibawa mengembara daripada alam dunia ini. Yang pertama, alam yang diterokai oleh Nabi, walaupun dalam hadis tidak disebut secara nyata alam mana yang Nabi pergi, tetapi berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang Nabi ceritakan kepada kita, azab-azab yang menimpa kepada umat yang melakukan dosa dan maksiat, dapat kita buat kesimpulan bahawa alam yang pertama yang Nabi sampai pada malam Isra' dan Mi'raj adalah alam barzakh. Yang mana kata Nabi dalam sepotong hadis, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu, dalam riwayat Tirmizi. Seumur hidupku, kata Nabi, tak pernah aku menyaksikan satu pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih menggerunkan, lebih daripada pemandangan yang terdapat di alam barzakh. Yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana keadaan berlaku di alam barzakh sana. Nabi telah bersabda, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur boleh menjadi salah satu daripada taman-taman syurga atau salah satu daripada lembah-lembah api neraka. Dan Nabi menggambarkan tentang bagaimana pemandangan di dalam kubur, bagaimana kubur hari-hari menyeru, ana baitud dud, aku rumah penuh dengan ulat. Ana baitul wahsyah, aku adalah rumah yang penuh dengan kesunyian. Ana baitut turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Maka kerana itulah Nabi pernah bagi tahu, kadang-kala aku teringin supaya Allah memperlihatkan kepada umatku betapa dahsyatnya pemandangan yang aku lihat di dalam kubur, tetapi aku bimbang nanti setelah mana mereka menyaksikan betapa dahsyatnya pemandangan yang ada dalam kubur, tak akan ada sesiapa pun di kalangan umat aku yang berani untuk mengebumikan jenazah di tanah perkuburan, kerana begitu mengerinya pemandangan yang terdapat di dalam kubur. Jadi setelah selesainya perjalanan
menjelajahi alam pertama, maka Nabi telah dibawa pula oleh malaikat Jibril menerokai satu alam yang dinamakan alam malakut, alam para malaikat. Di mana Nabi sampai sahaja di langit yang pertama, terus Nabi telah menyaksikan satu pemandangan yang sangat hebat, pemandangan yang sangat menakjubkan. Nabi balik cerita dekat kita, attatis sama, pada malam Isra' Mi'raj aku dengar langit mengeluh, langit berderap, merintih, seolah-olah dia menanggung langit yang begitu berat. Dan kata Nabi, wa huqqalaha an ta'idha, memang patut kalau langit itu merintih. Kerana apa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a, tidak ada ruangan pun langsung di langit sana, walau biqili shibrin, walaupun dengan kadar satu jengkal ruangan yang kosong, tidak ada di langit. Illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu ya Rasulullah sajidan lillah, melainkan dalam keadaan setiap ruangan di permukaan langit, yang mana beza antara langit pertama dengan langit dunia menjadi kecil. Kalau kita tengok daripada langit yang pertama, dia menjadi kecil ibarat sebentuk cincin di tengah padang pasir yang begitu luas. Di permukaan langit yang begitu luas, Nabi bagi tahu tidak ada ruangan yang kosong, melainkan malaikat akan meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. Sebahagian malaikat akan bertakbir sampai hari kiamat. Sebahagian malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah untuk rukuk sampai hari kiamat. Sebahagian malaikat akan sujud sampai kiamat. Jadi pemandangan ini sangat mengkagumkan Nabi kita. Bukan sahaja menjelajahi alam malakut, tetapi pada malam Isra' Mi'raj Nabi kita, kata ulama, telah diberi peluang oleh Allah untuk menerokai satu alam yang selama ini tak pernah ada mana-mana malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak ada mana-mana Nabi dan Rasul yang begitu hampir dengan Allah yang dibenarkan untuk masuk ke alam tersebut, iaitu alam yang dinamakan alam Jabarut. Yang mana Nabi menyaksikan bagaimana hebatnya pemandangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang dipikul oleh 4 orang malaikat yang begitu besar. Yang mana Masya Allah, Allah nyatakan dalam Al-Quran bagaimana keadaan arasy Allah, wa kana arshuhu 'alal ma', arasy Allah itu terapung di atas permukaan lautan, begitu luas. Yang arasy itu dipikul oleh 4 orang malaikat, yang mana kata Nabi sebagai membayangkan kepada kita betapa besarnya malaikat pemikul arasy Allah, sehingga kalau dibandingkan ketinggian Jibril alaihissalam pada malam Isra' dan Mi'raj, berdiri menjelmakan diri di dalam rupa yang sebenar di hadapan Nabi sebanyak 2 kali. 2 kali pada malam tersebut. Sekali sewaktu berada di langit yang pertama, dan sekali yang kedua di Sidratul Muntaha. Masya Allah, Nabi menyaksikan betapa besarnya badan bentuk jisim Jibril alaihissalam ketika Jibril berdiri, kepalanya mencecah langit pertama, sedangkan kakinya berada di dunia. Bererti tingginya Jibril alaihissalam adalah setinggi 500 tahun perjalanan, yang mana Jibril alaihissalam dikurniakan dengan 600 sayap, yang seandainya satu sayap tadi dibuka, maka akan tertutup di antara timur dan barat. Tetapi kata Nabi, perbandingan di antara ketinggian Jibril jika diukur dengan malaikat pemikul arasy Allah, ketinggian Jibril baru menyamai jarak di antara bahu dengan cuping telinga malaikat yang memikul arasy Allah. Itulah pemandangan yang mengkagumkan Nabi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Isra' dan Mi'raj. Nabi telah dibawa daripada satu kiblat ke satu kiblat. Kita cuba mengetahui kiblat yang zahir sahaja. Kita tak pernah pun mengetahui kiblat batin, kiblat yang tak nampak di langit sana. Di langit yang ketujuh, Nabi kita sememangnya daripada kecil hari-hari tengok Kaabah, tetapi seumur hidup tak pernah berkesempatan, tak pernah pun berpeluang untuk pergi melihat apa yang ada di Baitul Maqdis. Alangkah indahnya kalau Allah memberi peluang kepada kita, macam mana Allah memberi peluang kepada Nabi, yang mana Allah beritahu linuriyahu min ayatina. Tujuan kami bawa Muhammad membara pada malam tersebut supaya kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kudrat kami, tanda-tanda iradah kami, tanda-tanda keagungan kami. Selama ini Allah biarkan baginda berduka, menderita dalam berdakwah. Bukan kerana Allah biarkan dia, kerana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang kafir mengejek Nabi,
Wahai Muhammad, untuk apa engkau susah-susah kerana Allah? Kamu berdakwah kerana Allah, kamu berkorban kerana Allah, tetapi kamu tengok ketika kamu menghadapi kesusahan, Allah telah lari meninggalkan kamu. Allah telah biarkan kamu dikala kamu memerlukan pertolongan. Jadi Allah nak buktikan dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu, tak pernah biarkan kamu wahai Muhammad. Nabi telah berpeluang pada malam tersebut apa yang disebut di Baitul Maqdis, iaitu kiblat bagi para nabi. Jadi pada malam tersebut juga Nabi berpeluang dibawa menjelajahi untuk menilai dan juga meninjau apa yang ada di langit sana, kiblat bagi malaikat. Rupanya bila Nabi sampai di langit yang ketujuh, Nabi telah melihat satu pemandangan yang paling mengagumkan sepanjang hayat, iaitulah pemandangan yang ada di Baitul Ma'mur, kiblat bagi para malaikat. Ketika Nabi nak masuk ke dalam pintu gerbangnya, Nabi telah melihat di luar pintu Baitul Ma'mur sedang beratur menanti 70,000 para malaikat menanti giliran untuk melakukan tawaf, sementara di dalam Baitul Ma'mur sedang mengelilingi Hadiratul Qudsiyah, iaitu 70,000 para malaikat sedang bertawaf. Habis satu pusingan, mereka akan dipersilakan untuk keluar daripada Masjid Baitul Ma'mur, dan mereka tak akan pernah berpeluang lagi untuk bertawaf untuk pusingan yang kedua dalam hidup mereka sampai hari kiamat. Itulah pemandangan yang disaksikan oleh Nabi. Tidak cukup sekadar itu, tetapi Nabi kita Muhammad dibawa pula bertemu dengan kiblat hakiki. Selama ini kita menyembah Allah, kita salat, muka kita menghadap ke arah Kaabah, tetapi kiblat bagi hati sekalian umat manusia ialah Allah. Itulah keistimewaan Isra' Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' iaitu perjalanan oleh Rasulullah daripada Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa diceritakan dalam suratul Isra'. Manakala peristiwa Mi'raj, Rasulullah daripada Masjidul Aqsa melepasi 7 lapisan langit untuk bertemu Allah, disebut dalam suratul Najm daripada ayat 12 hingga 18. Jadi saya menyebut ini sebab ada orang masih lagi menolak peristiwa Isra' Mi'raj ini, ada yang masih ragu. Di kalangan orang Islam kita sendiri masih ada yang pertikai. Sebab apa? Sebab dia meletakkan kebenaran itu pada akal, pada dimensi akal semata-mata. Sebab apa? Sebab dia kata tak masuk akal, tak logik, asal tak masuk akal, asal tak masuk, tak masuk ditolak, tak masuk akal ditolak. Jadi yang tak masuk akal dia sebenarnya, akal kita masuk je, betul kan? Yang tak masuk akal dia sebenarnya. Jadi sebenarnya dakwaan golongan modernis yang berfikiran liberal cuba menafikan peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi bagi mereka, bagaimana Rasulullah boleh berjalan dalam tempoh yang begitu singkat, dalam 1/3 malam, daripada Masjidul Haram pergi ke Masjidul Aqsa, merentasi 7 lapisan langit, bertemu dengan Allah, subuh itu dah balik ke bumi. Kalau kita lihat dalam surah, dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sepotong hadis mengenai Al-Isra'. Begitu panjang lebar, begitu panjang hadisnya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, Jibril bawa naik burak. Selepas Rasulullah selesai rihlah di bumi, rihlah di langit, balik Rasulullah ke rumah Ummu Hani, tempat asal Rasulullah tidur. Rasulullah sampai ke rumah Ummu Hani, Rasulullah rasa tilam itu masih panas lagi. Rasulullah balik masih panas lagi. Can you imagine? Bayangkan kalau kita tidur sejam dua, tempat tidur kita tu jadi panas. Rasulullah membalik masih panas lagi. Bayangkan. Jadi benda tu kita tak boleh ukur dengan akal, tak boleh. Agama bukan semua boleh diukur oleh akal. Kalau semua boleh diukur oleh akal, nescaya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil masih." Patutnya sapu khuf ni kat bawah, kat tapak. Kita sapu khuf kat mana? Kat atas. Kita sarung kulit binatang tu. Kita sapu bila kita pakai, nak ambil wuduk, syarat pakai dia khuf dalam keadaan berwuduk. Sarung batal wuduk, selepas wuduk batal ambil wuduk. Satu khuf
Dia tahu kalau ikutkan akal, kenapa kita sapu atas. Kalau ikutkan sepatutnya ikut logik ni kita sapu kat bawah, kenapa ke atas. Tapi kita sapu ke atas, memang ini menggambarkan kepada kita agama tidak semua boleh diukur oleh akal. Lebih-lebih lagi kalau ia berkait dengan qudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kun fayakun, bagi Allah laisa hunaka muddatun bainal kafi wan nun. Kun, kaf, nun itu bagi kita ada masa, tapi bagi Allah tak ada masa. Bagi kita kun itu adalah tempoh, ada tempoh, tetapi bagi Allah tak ada tempoh. Sebab apa? Sebab lianna Allah kharijun an ihatatiz zaman, kerana Allah terkeluar daripada lingkungan masa. Bagi manusia mustahil, bagi yang berfikiran waras, dia akan pasrah kepada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Jadi Rasulullah dibawa daripada rumah Ummu Hani, dibawa ke telaga Zamzam, dibelah dada dan dikeluarkan jantung baginda, dibersihkan dengan air Zamzam, kemudian dikembalikan balik. Tujuan dia ada dua yang disebut oleh ulama. Yang pertama, Rasulullah bersiap sedia untuk melakukan satu rihlah yang panjang dalam istiwa Isra dan Mi'raj, yang kita lihat benda-benda yang luar biasa. Dan yang kedua, the final destination, persinggahan yang terakhir dalam rihlah tersebut ialah bertemu dengan Allah. Maksudnya hati perlu dibersihkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses penyucian hati itu berterusan sebelumlah bertemu dengan Allah. Sebab itu ibrah daripada apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini, hari-hari kita kena taubat pada Allah. Kerana kita tiap-tiap hari bergelumah dengan dosa. Hari-hari kita kena sucikan hati kita, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita tidak akan dibawa berlayar melepasi 7 lapisan langit untuk bertemu dengan Allah, tapi hadiah berbentuk salat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'raj kita. Maknanya pertemuan rasmi kita dengan Allah ialah melalui salat. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga ia bermanfaat. Sekadar itu sahaja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri anak, hakikatnya daripada Allah. Mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.